Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan juga penerimaan RTM Klik untuk kita membawakan bersama dengan anda. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Seperti kebiasaan 8 hingga 10 pagi bersama saya Ismail Adnan. Dan pagi hujung minggu ini kami harapkan aktiviti anda dipenuhi dengan semua yang bermanfaat dan juga sebelum memulakan hari anda terus bersama kami selama 2 jam ini kita kongsikan barangkali apa antara tajuk-tajuk penting yang kita bawakan kepada anda semua. Ya, di portal-portal akhbar utama tempatan, terutamanya di portal berita RTM, kalau boleh kita kongsikan di sini, adalah berkenaan ini situasi banjir di beberapa negeri, khususnya di Pantai Timur. Ya. Penduduk terjejas di Kelantan meningkat dilaporkan oleh pihak berkuasa tempatan. Portal info bencana JKM memaklumkan 3 lagi pemindahan sementara PPS dibuka menjadikan sejumlah 14 PPS beroperasi sehingga setakat semalam 2,542 penduduk daripada 774 keluarga setakat pada pukul 11 malam kemarin, dan ini menyaksikan peningkatan. Jadi apapun, Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas merekodkan paras air 10.36 meter dan Sungai Kelantan di Kuala Besar Kota Baru 2.23 meter. Kita harapkan agar mereka yang berada di kawasan yang mudah terjejas banjir supaya mendapatkan bantuan lanjut dan juga mendapatkan informasi serta komunikasi bersama dengan pihak berkuasa bagi memastikan agar urusan pemindahan anda dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. Dan juga mereka yang berada di PPS, Pusat Pembinaan Sementara, kami harapkan anda juga terus bersabar dan sentiasa mendengar arahan dan juga saranan yang diberikan oleh pihak berkuasa untuk memastikan keselamatan dan keselesaan semua. Sedikit berita perkabaran gembira yang kami kongsikan dengan anda pagi ini. Bila mana salah seorang sahabat kami, wartawan Mohan Chinasamy yang merangkul anugerah penyampai berita bahasa Melayu terbaik bagi kategori Bukan Melayu daripada Kerajaan Tamil Nadu dan kumpulan media desa menjadi tahniah mohon atas kejayaan ini. Dan ini sebenarnya julung kali diterima khususnya untuk petugas dalam konteks kewartawanan dan juga penyiaran apabila trofi kemenangan disampaikan oleh tokoh wartawan India Nakhiran dan lebih 100 individu turut menerima pengiktirafan meliputi bidang kesenian, hiburan dan keusahawanan dan juga penganjur dan pengasas desa media Gunalan Maniam turut menyampaikan anugerah tersebut bersandarkan kepada pencapaian cemerlang seseorang individu atau agensi terhadap negara. Baik. Dan seterusnya juga untuk kami bawakan perhatian anda pagi ini tentang dasar gaji progresif yang bila mana Kementerian Sumber Manusia juga mereka kenyataan bersedia untuk mengetuai beberapa pelaksanaan fungsi utama di bawahnya. Ini termasuklah mengadakan rundingan bersama pihak majikan dan kesatuan sekerja, dan kata menterinya lagi selain penyediaan garis panduan bagi majikan dan pekerja, pemantauan, penilaian serta koordinasi pembangunan juga perlu dilaksanakan. Okey, dasar gaji progresif ini adalah satu usaha di bawah kerangka ekonomi madani juga adalah untuk diteruskan supaya dalam penarafan dan juga timbal balik kepada dasar gaji yang diterima pada ketika ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kualiti hidup masyarakat berbanding dengan gaji minimum yang diperbarui dalam 2 atau 3 tahun. Baik, itu antara perkongsian berkenaan tentang dasar gaji progresif. Sedikit berita antarabangsa. Ini juga berkenaan tentang pendirian Turki, berkenaan tentang bagaimana desakan dan juga gesaan Amerika Syarikat untuk meminta memutuskan hubungan dengan Hamas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Syarikat, dan beliau dalam kehendak ini menyatakan dengan tegas bahawasanya pendirian Turki semestinya tidak akan menyokong mana-mana bentuk keganasan terhadap bumi Palestin. Dan Setiausaha Keganasan dan Risikan Keuangan Amerika Syarikat Brian Nelson berkata Washington tidak mengesan sebarang wang melalui Turki kepada Hamas sejak perang Gaza meletus 8 minggu lalu. Namun Ankara membantu Hamas mengakses dana pada masa lalu dan kini harus menggunakan undang-undang tempatan untuk menyekat potensi pemindahan dana pada masa hadapan. Jadi persoalan ini sebenarnya disuarakan tegas, dan antara perbincangan yang amat berhormat Perdana Menteri bersama dengan pemimpin utama dunia, pemimpin Islam utama dunia juga sebenarnya turut menzahirkan perkara-perkara yang sama untuk menyelar tindakan dilakukan oleh rejim Zionis Israel dan juga sokongan oleh Amerika Syarikat. Dan apa yang ingin kami bawakan untuk anda dalam Selamat Pagi Malaysia selama 2 jam pagi ini termasuklah topik perubatan dari segi aspek medikal, bagaimana untuk melindungi bayi berhubung dengan isu respiratory, dan juga 100 hari
bagaimana pencapaian kerajaan Madani. InsyaAllah kita dapat berbicara tentang bagaimana usaha untuk menangani kos sara hidup dan juga bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ya, tidak itu juga kita sebenarnya memberikan gambaran selepas setahun bagaimanakah progresif dan juga bagaimanakah progres yang ditunjukkan oleh pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani juga Lembayung Kerajaan Perpaduan di beberapa kementerian, khususnya pada pagi ini adalah untuk kita melihat di bawah Jabatan Perdana Menteri dalam portfolio Kementerian Agama, dan juga untuk kita melihat bagaimana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN juga turut memberikan isu-isu berkenaan tentang kos sara hidup dan juga isu perdagangan dalam negeri untuk dilazimi bersama dengan masyarakat dan juga untuk ditekuni bersama dengan masyarakat, lebih-lebih lagi berkenaan tentang isu harga barang pada ketika ini. Jadi teruskan bersama kami sehingga pukul 10 pagi nanti. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi pengisian yang menarik dan juga bermanfaat.